Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim wa bi khair ya karim. Alhamdulillah, malam ni kita jumpa lagi dalam sesi live uncle. Sebelum tu kita akan buat cek dulu kita punya suara clear ke tidak, kan? Mungkin belum terlambat lagi untuk uncle mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kenapa lah? Mungkin selama ni uncle mungkin ada tersilap cakap uncle yang kurang menyenangkan kepada mana-mana followers uncle, kan, yang dengar. So uncle minta maaf. Apa tujuan uncle untuk bersharing ni adalah bertujuan untuk memberikan ilmu perundangan syariah ataupun sharing mengenai isu-isu yang berlaku semasa di mahkamah syariah, supaya especially orang kita Malaysia, khasnya di Sabah lah, kan, faham terhadap undang-undang syariah itu sendiri, supaya tidaklah yang keliru, takut dengan ugutan, kan. Jadi benda-benda ni kalau uncle tidak sharing, ramai yang tidak faham, ramai yang silap faham. Jadi sebab itulah uncle dengan rela hati untuk sharing di media sosial ni, sama ada di FB, TikTok maupun Insta, supaya ramailah yang lebih memahami tentang undang-undang syariah. Okay? So mana-mana yang sudah pun berada di talian, boleh komen, mungkin boleh beritahu daripada negeri mana, daerah mana. So suara uncle clear ke tidak, kan? Sebelum kita mulakan lah. Okay, uncle minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, belum ada orang masuk. Live sebenarnya. Okey, mana-mana yang sudah di talian mungkin boleh invite kawan-kawan yang selalu join sekali dalam sesi live kita. Ini TikTok belum ada orang. Ini TikTok kan? Tak. Ini apa? Yang besar tu. Ini. Okey, kita ada siapa sudah di talian? Kita ada Liza Pimping. Ini mesti orang Pimping. Assalamualaikum Ustaz, selamat raya. Okey, selamat raya. Waalaikumsalam. Okey, thank you. Macam mana orang Pimping? Suara uncle clear ke tidak? Okey, suara macam gitu. Uncle mau tukarlah sini supaya senang. Alright. Okey, kita ada siapa sudah? Assalamualaikum. Saya nak tanya, bolehkah buat rayuan kalau lafaz cerai talak 3? Boleh, tidak masalah. Atikah Nizam. Waalaikumsalam Puan Atikah. Jelas juak. Siapa ni? Liza Pimping. Jelas, thank you. Kita ada Lina. Waalaikumsalam. Kita ada Imans. Waalaikumsalam. Daripada mana tu? Seorang clear ke tidak? Kita ada Idah Adam. Abot Amanda. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. So kita ada Azriana. Thank you for join Puan Azriana. Macam mana suara uncle? Masa live ni clear ke tidak? Sebelum kita teruskan untuk kita punya sesi soal jawab. Okay?
Okey, nak tanya, kalau suami cakap bulan ni dan bulan ni tak bagi nafkah, jatuh talak, dan si isteri lari dah 2 tahun. Nak tanya, kalau suami cakap bulan ini dan bulan ini tak bagi nafkah, jatuh talak, dan si isteri lari dari rumah. Okey, itu soalan dia. Dia mau tanya apa tu? Itu statement, bukan soalan. Dia bagi tahu kalau ndak bagi nafkah bulan ni dan lari dari rumah. Uncle punya soalan, betulkah bulan ni tidak bagi nafkah? Kalau betul bulan ni dia tidak bagi nafkah, maka itu dianggap lafaz taklid. Maka boleh jatuh cerai. So, cerai yang jatuh itu perlu disahkan di mahkamah. Okay? Dari Kota Blut, Lina, thank you, jelas. Okay, boleh buat rayuan sendiri, kena pakai peguam. Okay. Ingat, mana-mana kes di mahkamah, nak kisahlah mahkamah syariah kah, mahkamah sivil kah, kamu boleh buat tuntutan atau permohonan secara tanpa peguam ataupun berpeguam. Tapi sebaik-baiknya ambillah peguam. Sebab bila tidak ambil peguam, banyak benda yang kamu tidak tahu mau buat. Sebab bila banyak tidak tahu, banyaklah perkara yang sangkut. Bila sudah sangkut, kes tidak jalan. Bila kes tidak jalan, itu yang membuatkan kamu berputus asa untuk meneruskan kes. Itulah sebabnya. Okay? So, agak mustahil Uncle walaupun sharing hari-hari untuk ajar kamu macam mana kerja lawyer. Tapi Uncle boleh share hak kamu, apa perlu buat, apa tindakan kamu. Memang betul ada kes yang tidak perlu peguam pun kamu boleh buat. Contohnya macam dalam permohonan wali hakim. Benda ni tidak ada peguam pun boleh buat. Tapi kalau ada peguam, lebih cepat. Okey? Bukan semestinya kes tidak akan selesai tanpa peguam. Cuma mungkin prosesnya itu akan lebih lama berbanding ada peguam. Bukan cakap ada peguam tidak lambat. Kadang-kadang ada peguam pun kes boleh lambat disebabkan oleh macam-macam hal. Contohnya salah satu macam PKP, mahkamah tidak beroperasi mungkin sebab banjir lah, mungkin waktu tu hakim cuti kan, macam-macam lah. Mungkin punca dia. Okay? Alright, kita mau tengok lagi. Nak tanya, kalau suami cakap, okay, yang ini sudah tadi jelas dengar saya dari Kota Blut. Thank you orang Kota Blut sebab beritahu jelas. Boleh buat rayuan sendiri atau okay, yang itu pun Uncle sudah jawab. Soalan seterusnya, kalau dalam edah suami tidak bagi nafkah selama 3 bulan, macam mana tu? Macam mana kamu perlu membuat tuntutan di mahkamah. Sebab kebanyakan bekas suami jarang yang sedar ataupun committed memberikan nafkah edah. Jadi caranya kamu kena buat tuntutan di mahkamah, biar mahkamah memerintahkan bekas suami membayar nafkah edah. Okey? Sedangkan kamu waktu kahwin pun susah-susah bagi nafkah, ini kan pula sudah bercerai. Okey? Itu adalah perkara biasa berlaku pada zaman sekarang. Okey? Jadi apa perkara yang perlu dilakukan Puan Una? Kamu perlu buat tuntutan di mahkamah syariah. Okey, kita ada Wan Safwan join. Thank you bos sebab join. Okey. Seterusnya, tapi dia bagi 300. Iman. Apa lagi? Tiba-tiba bagi 300. Poligami semasa di mahkamah, suami kata nafkah 500 sebulan. Okey. Okey, di dalam hal ini Iman, apabila ada perjanjian persetujuan terhadap pemberian nafkah sebanyak 500, tapi si suami bagi 300, maka kamu boleh membuat tuntutan tunggakan nafkah. Di mana mau buat? Mahkamah syariah. Kamu beritahu ada tunggakan sebanyak 200, berapa lama? Okey, boleh buat tuntutan di mahkamah. Okey.
So, bulan ni dan bulan seterusnya jatuh ke talak. Siapa ni? Shazin Cha. Uncle pun dah faham. Tiba-tiba bulan ni dan bulan seterusnya. Bagi soalan yang menyeluruh supaya Uncle boleh faham. Kalau tiba-tiba buat statement bulan ni dan bulan seterusnya jatuh ke talak, mana Uncle tahu? Liza Pimping, kami suruh nikah semula tapi dia orang tak mau dengar. Adakah kami terikut tanggung dosa dia orang? Kami suruh nikah semula tapi dia orang tak mau dengar. Adakah kami terikut tanggung dosa dia orang? Andu, soalan kamu ni. Uncle nak faham soalan. Bagi soalan yang mudah difahami. Ustaz, saya mau tanya, kalau isteri tuntut fasah, kena pakai peguam kah? Kalau kamu rasa boleh lawan sendiri, tidak payah pakai peguam. Tapi kebanyakan tuntutan fasah jarang defendant boleh defend sendiri dia. Okay? So, Uncle advise carilah peguam supaya kamu tidak termissing fakta untuk ditonjolkan ke mahkamah. Okay? Nak tanya, kalau dah bercerai tapi masih duduk serumah, apa patut kita beritahu dengan orang tu? Okey. Kalau dalam iddah, okey, tiada masalah. Tinggal sekali. Okey, yang ini bagi cerai biasa, bukan cerai fasah atau taklik. Sebab cerai fasah atau taklik dia tidak boleh rujuk. Kena faham Bagi mereka yang cerai biasa, yang talak rajai, dorang suami isteri XX ni, maksudnya ex suami ex isteri masih boleh duduk sekali dalam tempoh iddah. Tempoh iddah ni ada dua jenis. Satu iddah bagi isteri yang tidak mengandung, iaitu 3 bulan. Manakala isteri yang mengandung, iddahnya adalah sampai melahirkan anak. Dalam tempoh iddah, suami isteri ni boleh rujuk, boleh berlaku rujuk. So, bila boleh berlaku rujuk, maksudnya dari segi hukum hakam memang dibolehkan tinggal bersama. Kalau tidak mau tinggal bersama pun tiada masalah. Okey? Sebab tempoh iddah ni lah bagi peluang kepada ex-ex suami dan isteri ni mungkin boleh berbaik semula. So, kalaulah yang tidak boleh rujuk, maka tidak boleh tinggal bersama. Itu dianggap maksiat ataupun bersekedudukan ataupun apa lagi ti? Berdua-duaan tanpa mahram. Ingat walaupun ex suami ataupun ex isteri, kamu boleh ditangkap basah, dikira berkhalwat. Okey? Saya menunggu panggilan pejabat agama 20 Jun naik mahkamah kali ketiga. Kenapa pejabat agama mau panggil sedangkan kes sudah naik ke mahkamah? Ini statement, bukan soalan. Okey? So, bagi Uncle soalan supaya Uncle senang menjawab. Alright? Bolehkah kita tuntut semua sekali dalam satu masa? Ada yang boleh dibuat sekali, ada yang tidak boleh. Contohnya nafkah tunggakan. Kamu perlu ada nafkah semasa dulu, baru boleh buat tunggakan ataupun nafkah iddah. Sebab barulah mudah untuk mengira tunggakan nafkah tersebut. Okey? Contohnya lah, kamu mau tuntut hak jagaan anak, tapi kamu belum bercerai. So, kamu tidak bolehlah tuntut. Okey? Ada benda yang boleh difailkan sekali, ada yang tidak boleh. Faham siapa yang tanya Uncle tu? Si Una. Kita ada Ikam. Suami kata nafkah makan saja. Itu dia cakap. Nafkah isteri ini merangkumi 5 perkara. Okey? Secara basicnya, first, apakah nafkah yang perlu disediakan oleh suami? Pertama adalah tempat tinggal yang selesa. Maksud selesa sini bukan rumah banglo ke apa. Okey? Rumah yang di mana ada tempat berteduh, isteri dia senang mau buka aurat. Okey? Begitu Yang pertama tu tempat tinggal. Yang kedua adalah memberi makan dan minum. Kalau mengikut hukum syarak, sekurang-kurangnya 2 kali makan sehari.
Okey, itu sekurang-kurangnya. Lebih, tapi zaman sekarang ni yang kerasa lebih. Makan mungkin 3 kali, 4 kali sehari. Minimum memang 2 kali. Yang makan tu mengenyangkan. Okey, itu kedua, makan dan minum. Yang ketiga tu wajiblah pakaian. Pakaian bukan uncle cakap setiap bulan. Minimum setahun 2 ke 3 persalinan. Okey, pakaian. Lepas tu kita perlu lagi bagi ubat-ubatan kalau sakit ke apa kan. Yang kelima mungkin keperluan pribadi si isteri. That's why lah kita digalakkan untuk memberi tunai, supaya isteri ni senanglah membeli keperluan asas dia sebagai seorang wanita. Contoh, mau beli modes, mau beli gincu, mau beli suplemen dia, kan? Begitu. Maksudnya nafkah ni merangkumi tadi 5 perkara. Okey? Bukan setakat makan sahaja. Okey? Itu mengikut undang-undang. Kamu boleh tuntut. Okey. Kita ada Nur Syahida. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, anak lelaki sudah berumur 19 tahun. Adakah masih tanggungjawab ayah? Dia begini. Mengikut undang-undang, tanggungjawab memberi nafkah kepada anak sehingga umur 18 tahun sahaja. Dia akan dipanjangkan ataupun diteruskan nafkah itu, nafkah anak tu, apabila anak tu masih dalam pengajian, pembelajaran sehingga umur 24 tahun. Nanti ada lagi yang tanya uncle tu. Dia cakap, uncle, kalau macam mana dia sambung lagi master atau PhD? Tidak. Okay? Dia until 24 tahun. Enough. Lepas 24 tahun dia sambung lagi, itu sudah bukan tanggungjawab bapaknya memberikan nafkah. Melainkan OKU. OKU, bapaknya mesti memberi nafkah seumur hidup. OKU yang tidak boleh, orang cakap yang tidak boleh mengurus dirinya sendiri. Okay? So, anak OKU yang special tidak boleh mengurus diri dia, bapaknya kena menanggung seumur hidup. Yang itu dia ada exception lah. So, tidak semua. Yang normal sehingga 18 tahun, bila dia sambung study sehingga 24 tahun. Okay? Clear? Alright, kita ada si Asma Lapidi. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you for join. So, kita ada Shir Elson join. Kita ada NZDR join. Thank you. Kita ada Fiza Sahat. Thank you for join. So, kalau ada soalan, boleh bagi soalan lah. So, senang lah uncle jawab. So, soalan dan jawapan kita boleh share kepada semua kita punya viewer maupun followers. Alright. Okay, kita ada satu soalan daripada Kasyafi Ida. Assalamualaikum uncle. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Oh, selamat Raya juga. Maaf zahir batin. Ingatkan soalan. Thank you. Seterusnya, apakah hak seorang isteri bila suami berkahwin lain tanpa pengetahuan isteri pertama? Okey. Hak isteri ni, semasa belum cerai, kita ada hak di dalam menuntut nafkah isteri semasa. Kalau lelaki ini pandai bagi nafkah, orang cakap rumpang-rumpang, kamu boleh tuntut tunggakan nafkah. Bagi isteri pertama yang mana suaminya berpoligami, kamu boleh tuntut harta sepencarian. Walaupun harta itu kamu tidak ada sumbang satu sen pun, tapi harta itu diperolehi atau dibeli atau dimiliki dalam tempoh kamu kahwin. So, kamu boleh tuntut harta sepencarian. Okey? Itulah hak isteri. Kalau suami tidak adil, kamu boleh tuntut fasah, cerai fasah. Kalau tidak adil lah. Okey? Itu hak kamu. Kamu juga boleh tuntut hak nafkah anak. Kalau lelaki itu culas ataupun kurang memberi seperti mana yang sepatutnya, kan? Okey, seterusnya soalan
Okey, macam mana nak buktikan barang-barang isteri seperti pencuci muka, makan, pakaian, semua pakai duit isteri. Kamu buktikanlah melalui resit. Kamu kan beli. Setiap beli barang ada resit. Kalau makan, memanglah kebanyakan makan tiada resit. Tapi kamu boleh minta resit lah. Kalau sudah kamu mau membuktikan, contoh kamu makan. Kamu beli barang dapur. Semua beli di supermarket kan ada resit. So, buktikanlah melalui resit tersebut. Kalau tiada resit, cari lagi saksi. Mungkin kamu makan di luar dan ada saksi. Itulah saksi, kamu bayar sendiri. Okey? Okey, kita ada siapa lagi menanya ni? Kita ada Aurora Cinta. Kalau tidak bagi apa ni? Sekejap. Aurora Cinta, kalau tidak lagi serumah dari 2019 hingga sekarang, tidak ada nafkah zahir dan batin. Okey? Aurora, apa soalan dia tu? Itu statement. Kamu cakap dari 2019 tidak serumah. Apa soalan seterusnya? Ada hak ke untuk saya jaga anak saya tu sekuat-kuatnya, Ustaz? Apa ni? Ada hak ke untuk saya jaga anak saya tu sekuat-kuatnya, Ustaz? Aina Nurin. Setiap ibu ada hak untuk menjaga anak. Tidak masalah. Bapa pun ada hak juga untuk jaga anak. Tapi dalam undang-undang memang keutamaan kepada si ibu. Kalau si ayah mau dapat, dia kena ada alasan yang kuat kenapa dia perlu mendapat hak jagaan anak. Okey? Anak saya duduk dengan bekas mak mentua yang bukan beragama Islam. So, kamu bolehlah buat tuntutan hak jagaan anak. Buktikan yang anak tidak dijaga oleh Aina Num ni perempuan kan? Mungkin tidak dijaga oleh suami lah, ataupun bapaknya, ataupun mamanya. So, perlu buktikan ke mahkamah dan membuat tuntutan hak jagaan anak. Uncle mau tanya pasal lafaz taklik. Tidak berapa faham. Lafaz taklik ni, dia macam gini, contoh dia. Kalau saya macam yang tadi kena bagi Chan, laki itu cakap macam gini, kalau bulan ni saya tidak bagi nafkah sama kau, kita cerai. Betul-betul pula bulan ni dia nak bagi nafkah. Maksudnya dia sudah bertaklik. Bertaklik ni dia macam seolah-olah berjanji lah, tapi dia nak buat. So, itu dianggap lafaz taklik. Jadi, lafaz taklik yang telah dia lafazkan tu, bila berlaku, dia akan jatuh cerai. So, jatuh cerai ni dia tidak automatik. Kita perlu mengesahkan lafaz taklik tu ke mahkamah syariah. Hanya hakim bicara yang boleh kasih sah itu lafaz cerai. Okey? Uncle mau tanya pasal lafaz taklik tidak berapa faham. Okey, Uncle sudah jawab. Okey, Kak Syafi. Host pulang dulu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Anak saya duduk. Okey, yang ini pun Uncle sudah jawab. Siapa ni? Si Rara. Suami tidak bagi nafkah masa dalam iddah. So, dia punya solution, Rara, kamu kena buat tuntutan di mahkamah mengenai tuntutan nafkah iddah. So, kamu tidak payahlah mengharap bekas suami itu mau bagi nafkah iddah kalau secara automatik. Memang banyak bekas suami yang susah mau bagi. So, cara dia, kamu ambil tindakan dengan membuat tuntutan ke mahkamah syariah berdekatan. Okey? Saya dah bercerai dengan bekas isteri saya, tapi bekas isteri bukan agama Islam. Aina Nurin. Saya dah bercerai dengan bekas isteri saya. Aina ni laki perempuan ni? Aina Nurin. Tapi bekas isteri bukan agama Islam.
Apa isu dia? Boleh bagi uncle tahu apa dia punya soalan. Selalunya berapa lama proses tuntutan fasa? Normal tuntutan fasa daripada 4 hingga ke 6 bulan. Itu dia punya proceeding. Okay? Siapa tu? Si Mimi Zada. Ira Syahira. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau lah suami hina isteri dan suruh pergi, so macam mana ya Ustaz? Okey, kalau suami selalu menghina, suami suruh pergi ya, uncle pun dah tahu pergi mana. Menggali pergi rumah ibu bapa dia kali. Okey, maksudnya kan halau lah kan. So kamu boleh buat aduan di pejabat agama. Kalau macam di Sabah tu di Jahin lah, kamu buatlah aduan, minta di kaunseling tu si suami. Dapatkan satu laporan daripada Jahin yang kamu pernah minta hikmat kaunseling, yang kamu dihina apa semua. So mau minta lah supaya suami kamu ni diceramah lah. Okay. So selepas mendapat kertas aduan tu, suami still lagi menghina, menghalau, so kamu layaklah untuk membuat tuntutan perceraian. Sebab sudah pun dapat kaunseling, tidak masuk di otak, tidak pandai berubah, so kamu bolehlah memilih untuk bercerai. Okay? Kalau dalam edah boleh, mana sudah ni? Kalau dalam edah mana tadi tu? Mana sudah soalan tu? Kalau tuntut, mana tadi? Jauhnya. Okey. Kalau tidak lagi serumah, okey, yang itu aku sudah jawab. Suami tak bagi nafkah masa dalam edah, aku sudah jawab. Okey. Saya nak tanya, kalaulah suami, okey, yang itu pun aku sudah jawab. Kalau dalam edah, bolehkah duduk sebumbung dengan ex suami? Boleh. Kalau dalam edah memang boleh. Dalam cerai talak rajai, maksudnya cerai biasalah, bukan fasah atau taklid. Kalau fasah atau taklid tidak boleh, ha? Kalau di Sabah suami daftar nikah poligami, isteri tak akan dipanggil oleh mahkamah ke? Kalau daftar poligami biasanya tidak. Tapi kalau baru membuat permohonan poligami, yes, isteri pertama akan dipanggil ke mahkamah melalui serahan notis permohonan poligami. Tapi 2021 kita sudah ada satu arahan amalan yang baru keluar, di mana pendaftaran poligami ataupun permohonan poligami, mahkamah perlu memanggil isteri pertama. Sejauh mana sejauh mana implement terhadap arahan amalan mengikut negeri adalah berbeza-beza. So kena tengoklah negeri mana. Setakat ini untuk daftar poligami, isteri pertama memang tidak dipanggil. Setakat inilah kalau di Sabah. Okey. Ustaz, saya bercerai dengan husband. Kami belum sah di mahkamah syariah. Ex-husband sudah berkahwin. Okey, isu kahwin ni, suami ni tiada masalah mau kahwin 4. Okey. Cuma dia kena melalui satu proses undang-undang. Contohnya, kalau masih dalam proses perceraian, tapi dia belum lagi bercerai, okey, untuk suami itu berkahwin lagi satu, dia perlu membuat satu permohonan poligami. So dalam hal ini uncle pasti mungkin suaminya tidak buat permohonan poligami, just kahwin. So uncle assume lah dia kahwin tu kahwin kampung. So kalau kahwin kampung susahlah kita mau cakap. So cara dia, kamu boleh melaporkan perkara tersebut ke Jabatan Agama bahagian penguatkuasaan. Biar penguatkuasa agama yang akan buat siasatan, dan siasatan tu akan diserahkan kepada bahagian pendakwaan atas kesalahan
lelaki yang berpoligami tanpa kebenaran dan berkahwin tanpa kebenaran. Okey? Itu dia punya tindakan yang wajar perlu dibuat. Kalau suami selalu halau isteri dari rumah pula, apa hukumnya uncle? Okey, uncle di sini uncle ndak berapa suka mau jawab pasal hukum, tapi dari segi undang-undang, kalau dia selalu dia selalu halau, dia selalu hina isteri, kamu buat aduan di pejabat agama, minta di kaunseling. Okey, Puan Syafi. Alright, kita ada Iya. Kalau tuntut fasah ada dikenakan apa-apa bayaran ke? Untuk di negeri Sabah setakat ni tidak ada kenakan bayaran lah. Untuk negeri lain, iya. Mana-mana orang yang mendaftar kes ke Mahkamah Syariah, anda semestinya fasah ke apa-apa kes, memang ada fee pendaftaran kes di mahkamah. Okay? Untuk Sabah setakat ini belum ada lagi fee pendaftaran kes. Untuk negeri lain sudah ada. Saya nak ambil hak jagaan anak. Silakan. Boleh buat tuntutan. Uncle, siapa ni? Haryani Turung. Uncle, sekiranya tuntutan kita diluluskan, apakah hukuman yang dikenakan kepada bekas suami? Kamu tanya Uncle hukuman. Tuntutan apa yang kamu tuntut? Uncle tak faham lah. Tuntutan apa? Ainan Yunirin, lelaki. Okey. Walaupun lelaki ataupun bapa boleh juga membuat tuntutan hadanah. Okey. Cuma tuntutan hadanah daripada seorang bapa ni selalunya dia kena ada fakta yang kuat lah. Kenapa dia lebih layak menjaga anak berbanding ibu anak tersebut. So, kamu, uncle nasihatkan, ambillah peguam. Kalau ndak ambil peguam ni, rasa-rasanya ada sukar sikit lah mau buat tuntutan. Okey? Isteri saya tak nak ikut saya balik. Saya dah ajak buat counselling, pihak isteri tak datang. Irfan Khairi. Okey, isteri tak nak ikut saya balik. Okey. Apa yang uncle boleh advise Tuan Irfan adalah membuat satu tuntutan di mahkamah, isteri kembali taat. Okey, panggil isteri ke mahkamah supaya taat terhadap tuntutan suami, ikut balik. Okey. Kalau dia masih juga nak mau taat, kamu boleh filekan nusyus terhadap isteri. Okey. Bekas isteri. Siapa? Kelimpas kangkel ni. Okey, siapa ni? Kita ada Aina Rahman. Waalaikumsalam. Ainai Nurin. Bekas isteri saya pula dah keluar bekerja di luar daerah. Farisha. Waalaikumsalam. Mrs. Hani apa ni? Hani Hurt. Waalaikumsalam. Bolehkah kalau di Sabah suami daftar nikah poligami dengan perempuan lain tanpa persetujuan isteri? Boleh, tidak masalah. Daftar poligami ini tidak perlukan persetujuan isteri. Untuk permohonan poligami pun tidak perlu persetujuan isteri. Cuma perlu bagi permohonan. Permohonan poligami, daftar poligami berbeza. Daftar poligami ini dia sudah nikah poligami tapi belum daftar. Contoh orang nikah Thailand, nikah kampung kan, tapi dia mau daftar. Itu namanya permohonan daftar poligami. Ada lagi satu ni, permohonan poligami baru mau kahwin, tambah 1, 2 atau 3. Okey. Yang itu pun tidak perlu persetujuan isteri pertama. Dia cuma perlu memaklumkan. Maksudnya isteri pertama tu perlu maklumlah terhadap niat suami mau kahwin lagi satu. Kenapa mahkamah mewajibkan suami itu bagi makluman melalui notis permohonan? Memberi peluang kepada isteri pertama untuk membuat bantahan sekiranya ada. Dan bantahan itu perlu ada alasan yang kuat kenapa seorang
suami itu tidak layak menambah istri. Okey. Faham ah? Anak saya duduk dengan bekas mak mertua saya yang bukan beragama Islam. So, kalau macam begitu, bolehlah kamu buat tuntutan hak jagaan anak. Alasan ni agak kuat. So, insyaAllah kamu boleh dapat tuan. Siapa ni? Aini. Ustaz, bolehkah suami kata saya tak nak ada zuriat keturunan dengan awak dengan alasan saya bukan isteri soleha, isteri-isteri? Wih. Kalau begitu, dia nak mau ada anak sama kamu, tak payahlah berlakikan sama dia. Carilah laki lain, mintalah cerai. Okey? Itu uncle punya solution lah. Dia nak mau anak, kamu mau anak. So, minta cerai lah. Kamu minta fasah lah. Saya dah buat kaunseling, tapi pihak isteri tak nak datang. Bukan sekali buat kaunseling. Kalau dia nak mau datang, kamu boleh buat tuntutan isteri kembali taat, Tuan Irfan. Uncle sudah beritahu tadi kan? Buat tuntutan isteri kembali taat di Mahkamah Syariah. Okey. Saya dah 5 bulan tak sebumbung dengan isteri. Dah WhatsApp tapi isteri blok semua sokmed. Okey. Social media lah tu kan, sokmed tu. Okey. Tuan Irfan, kamu boleh buat tuntutan di mahkamah melalui tuntutan isteri kembali taat. Okey. Uncle advice kamu lantik peguam supaya peguam tahulah menyampaikan saman tuntutan kamu kepada isteri. Sunduk. Waalaikumsalam. Semoga uncle dan keluarga sehat sejahtera. Amin. Amin. Thank you atas ucapan yang diberikan. Encik ke Puan Sunduk ni? Saya Siti. Okey. Ya Siti, apa soalan? Tuan, kalau isteri pergi mahkamah sendiri untuk fasah tanpa persetujuan sama, macam mana? Dalam kes fasah atau cerai taklid, isteri tidak perlu persetujuan suami. Kena ingat sebab itu perceraian diputuskan oleh hakim, bukan lafaz daripada suami. Ingat, dalam perceraian kita ada 7-8 jenis cerai. Jangan ingat lelaki tidak lafaz cerai, perempuan tidak boleh cerai. Boleh. Perempuan, isteri boleh menuntut cerai secara fasah maupun taklid. Di mana jenis cerai fasah dan taklid ini tidak perlu pun kehadiran suami, tidak perlu pun persetujuan suami, tidak perlu pun kerjasama suami. Dia boleh tuntut sebelah pihak pun boleh. Tiada masalah. So, bagi uncle, advice uncle kepada suami, apabila isteri dan isteri tu membuat tuntutan cerai jenis fasah atau taklid, kamu perlu hadir ke mahkamah untuk membuat pembelaan terhadap tuduhan isteri kamu di dalam fasah, sekiranya tuduhan itu tidak benar. Ingat, dalam mahkamah ni ada berkemungkinan besar dakwaan isteri dalam tuntutan fasah itu tidak betul. So, kamu perlu membuat pembelaan terhadap dakwaan yang tidak benar. Okey? Jangan mengelak, tidak mau datang, tidak mau ambil saman yang menyasal kamu. So, lawan. Bila dia fight kamu di mahkamah, kamu fight balik di mahkamah. Melainkan dakwaannya itu benar. Kalau dakwaannya itu benar, maka kamu perlulah berunding dengan bini baik-baik. Pujuklah dia. Tidak dapat pujuk, maka kamu rundinglah dia untuk bercerai secara persetujuan. Okey? Untuk mengelakkan aib masing-masing itu dibuka. Tuan, kalau isteri pergi, okey, yang itu uncle sudah jawab. Saya Siti. Okey, Puan Siti, thank you. Uncle, saya baru bercerai dan baru nak start tempoh edah. Belum sehari rumah kena kunci. Saya tak dapat masuk ambil barang. Okey. So, kalau macam begitu, dia kunci rumah,
kamu sebenarnya boleh membuat laporan kepada polis lah, supaya polis bagi bantu kamu untuk kamu ambil barang kamu di rumah. Dan kamu tuntutlah nafkah iddah. Okey? Alright, mana tu? Macam mana mau ambil anak saya buat tuntutan di Mahkamah Syariah ya, Ainai Nurin? Kita ada siapa ni? Bella Manja. Waalaikumsalam. Uncle, saya baru bercerai. Okey. Kita ada, kalau suami masih suka dengan crush dia dan sampai sekarang masih tapuk-tapuk save gambar perempuan tu, apa perlu isteri buat? Okey. Apa perlu isteri buat? Bagi uncle, kau tuntutlah nafkah kau-kau. Sudah tuntut nafkah kau-kau, tuntut lagi nafkah anak. Kau-kau punya nafkah anak yang sesuai dengan dia punya pendapatan. Lepas itu, kamu minta dia buat satu persetujuan di depan peguam, supaya dia tidak membuat satu perkara yang kamu tidak suka. Kalau dia ingkar terhadap persetujuan yang kamu bikin, maka kamu boleh membuat tuntutan perceraian. Begitu. Jangan sikit-sikit bercerai, sikit-sikit bercerai. Kita buat dulu cara yang tidak bercerai melalui perjanjian persetujuan. Okey? Buat di mana? Carilah peguam yang boleh buat perjanjian persetujuan suami isteri. Alright? Time iddah adakah main saman? Apa punya soalan ni, Icah sepit? Memang kau tersepit betul ni. Time iddah adakah main saman? Sekarang ni kan uncle mau kasih faham kamu. Apa-apa tuntutan di mahkamah kena panggil saman. Dia di Mahkamah Syariah ni ada dua saja notis dia, saman ataupun permohonan. Permohonan ni contoh macam buat permohonan poligami, permohonan wali hakim, permohonan untuk faraid, itu nama dia permohonan. Yang lain semua kebanyakannya saman. Saman ni dia akan melalui penyata tuntutan. Okey? So, kalau kamu punya soalan time iddah adakah main saman, uncle pun dah tahu mau jawab apa. Sorry. Rujuk sendiri sah atau tidak? Rujuk tu sah, tapi perlu disahkan melalui dokumen. So, perlulah membuat laporan di Jabatan Agama. Perlu datang 2 orang. Okey? Kalau kamu tidak membuat pendaftaran rujuk di pejabat agama, jadi macam mana mau declare kamu punya sijil rujuk? Nanti kamu akan terus dapat sijil cerai. Okey? So, mana-mana rujuk yang berlaku dalam tempoh iddah tidak didaftarkan dalam iddah, kamu wajib membuat tuntutan pengesahan rujuk di Mahkamah Syariah. So, panjang lagi cerita. Kan, bagus rujuk yang pernah berlaku dalam iddah tu dibuat dalam tempoh iddah di pejabat agama negeri masing-masing. Okey, kita ada soalan siapa? Oh, Puan Raya Ali. Assalamualaikum uncle. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Kak Raya Ali. Okey. Assalamualaikum uncle. Berapa lama masa ambil dalam proses perceraian? Bergantung. Okey. Asni Raz, tengoklah jenis cerai apa yang kamu pohon. Kalau cerai persetujuan paling cepat, 1 minggu 2 minggu boleh selesai. Tapi kalau cerai jenis fasah taklik, dia ambil masa 4 hingga ke 6 bulan. Okey? Faham Asni? Ustaz, fasah tu kena kemukakan bukti. Suami tidak pernah balik. Macam mana nak kemukakan bukti? Senang saja. Bukti dia, kamu boleh bawa saksi. Contohnya saksi ini dalam rumah kamu, jiran kamu, kan, adik-beradik kamu. Sudahlah, kamu punya anak-anak pun boleh jadi saksi. Okey? Anak-anak boleh jadi saksi, akan ditanya di mahkamah. Berapa lama sudah kau nak jumpa bapa di rumah? 1 tahun. Nah, itulah dia punya bukti. Okey? Senyum. Putri senyum.
Okay, thank you Putri Senyum sebab share Uncle punya live. Rujuk sendiri sah atau tidak? Mana-mana rujuk cerai perlu disahkan ke mahkamah syariah. Okey, dari segi hukum memang sah. Tapi hukum pun kalau tidak ada dokumen akan menyusahkan. So, sah ataupun tidak rujuk itu perlu hakim yang putuskan. Faham ah? Inilah yang saya alami. Oh yoh. Pembelaan tempoh 2 minggu. Yes. Pembelaan biasanya mahkamah akan bagi tempoh 2 minggu. Kalau isteri semua yang tanggung, mana sudah soalan tu? Kalau isteri semua, mana sudah tu Kalau lepas fasa masih boleh duduk serumah sebab berbulan tidak bersemuka, isteri boleh keluar untuk kejap. Kalau lepas fasa masih boleh duduk serumah, mana boleh. Fasah kan cerai talak bain. Kalau kamu duduk serumah itu dianggap berkhalwat. Faham ah? Maksud saya time iddah kalau bekas suami itu atau bekas suami ada girlfriend atau boyfriend boleh saman. Bukan boleh saman, kamu boleh buat aduan lah kepada pihak pejabat agama. Saman apa yang kamu mau saman? Tuntut fasah kah? Awak tuntut fasah kah? Kamu ni bertanya-tanya dalam sini. Uncle, saya nak cerai, nak buat macam mana minta pencerahan. Dia mau bercerai ni, kita kena faham dulu apa sebab mau bercerai. Melalui alasan cerai itulah baru kita boleh tentukan sama ada mau cerai fasah kah, mau cerai taklik kah, mau cerai biasa kah, kan? Jadi kita kena tahu dulu fakta kenapa mahu bercerai. Barulah senang pilih jenis cerai. Saya sudah rujuk sama suami tapi tak daftar, lepas tu kahwin lain. Macam mana ya? Pergilah daftar. Daftarlah rujuk. Siapa yang kahwin lain? Kamu kahwin lain? Kalau kamu kahwin lain, perkahwinan itu dianggap tidak sah kalau rujuk tu sah. So, kena buat satu persatu. Pergi buat dulu pengesahan rujuk. Kalau rujuk itu sah dari segi hukum syarak dan undang-undang, maka perkahwinan yang berlaku selepas itu tidak sah. Bagi seorang isteri lah. Untuk suami tidak masalah. Dia boleh kahwin 4. Okay? Saya sedang proses lama juga. Okay. Bukan soalan. Kalau lepas fasa masih boleh duduk. Itu pun Uncle sudah jawab. Tidak boleh Proses cerai di mahkamah lamakah? Tengoklah jenis cerai apa kamu buat tuntutan. Waalaikumsalam. Prince kah? Uncle, dah buat fast track tapi last minute tak nak cerai. Biasalah. So kalau macam gitu buatlah cerai jenis lain. Okay? Macam saya nikah dekat Negeri Sembilan, cerai dekat Selangor, tidak masalah. Okey, tuntutan perceraian, apa-apa kes di mahkamah, kamu boleh membuat tuntutan di mana alamat IC kamu ataupun tempat bermukim dan di mana kamu tinggal sekarang ataupun bermastautin. Mengikut undang-undang, kamu boleh membuat pendaftaran kes di 2 tempat. Di mana tempat kamu bermukim, maksudnya tempat ikut IC kamu lah. Ikut di mana asal kampung kamu. Kadang-kadang ada juga IC-nya daerah lain, tapi dia lahir di kampung lain. So, normally mahkamah akan ikut alamat IC. Itu alamat IC dianggap alamat bermukim. Satu lagi di mana tempat kamu tinggal sekarang, ataupun kita panggil istilahnya bermastautin. Contoh, kamu orang Sabah, orang KK, konon lah, tapi bekerja di KL. So means kamu boleh buka di mana 2 tempat ni, sama ada di KK ataupun di KL. Okay, tiada masalah, boleh buat. Thank you Uncle atas pencerahan. Sama-sama, rujuk sendiri sah atau tak?
sudah Uncle cakap, rujuk sendiri ini yang boleh mengesahkan cuma hakim bicara. Faham? So, kena rujuk hakim. Tapi, kalau dalam tempoh edah kamu buat rujuk, kamu boleh daftarkan rujuk tersebut di pejabat agama Jahinah, bagian nikah cerai rujuk. Dorang pegawai agama tu akan mengesahkan, dan apabila disahkan rujuk, dorang akan kasih keluar sijil rujuk dalam tempoh edah. Kalau di luar tempoh edah, kamu perlu membuat pengesahan rujuk di mahkamah syariah. Ni siapa ni? Syafa. Okey? Faham ah? Mana-mana boleh. Okey. Permohonan cerai hanya boleh di pohon. Mana tadi tu? Cepat pula naik. Permohonan cerai hanya boleh di pohon di tempat negeri bernikah atau boleh dibuat di mana-mana. Boleh dibuat, Uncle 2 kali sudah cakap, di mana tempat kamu tinggal sekarang atau di mana tempat alamat IC kamu. Okey, tempat bermukim tu. Bukan di mana tempat nikah. Macam mana kalau suami sudah lafaz talak 1, lepas tu dia menyesal dan minta maaf, macam mana kamu perlu membuat pengesahan lafaz cerai di mahkamah syariah. So, biar hakim yang memutuskan. Menyesal juga. Kalau hakim putuskan lafaz cerai itu sah, maka kamu tidak masalah mau sama-sama. Kalau dia menyesal, rujuk secara balik, kan? Tidak masalah tu, boleh rujuk balik. Okey? Cakap sajalah, bang, marilah kita rujuk balik. Begitu sajalah. Dan pergilah berkelamin, rujuk juga. Okey? Tapi talak tetap jatuh 1. So, ada baki lagi 2 talak. Persetujuan depan peguam melalui peguam syariah. Kah juga, Uncle? Agak-agak berapa kos yang Uncle? Persetujuan depan peguam. Apa yang mau persetujuan apa ni? Cerai? Okey. Untuk fee, kos fee ni, Uncle tidak boleh cakap di live. Kamu perlu rujuk peguam masing-masing. Fee peguam berlainan mengikut peguam. So, kamu boleh rujuk peguam mana yang kamu lantik mengenai fee ataupun cas perkhidmatan yang dia berikan. Okey? So, nak payah tanya Uncle berapa kos. Sebab itu adalah melanggar etika. Okey? Etika seorang pengamal perundangan syariah. Kami dilarang untuk mempromosikan diri ataupun apa namanya ni? Macam ialah mengiklankan diri, tak boleh. So, di sini Uncle live on behalf pengamal perundangan yang sharing ilmu undang-undang dan isu-isu syariah sahaja. Kami punya profession sama macam doktor. Tidak boleh mempromosikan diri. Itu salah dari segi etika. So, Uncle tidak boleh jawab soalan-soalan yang ke arah mempromosikan diri ataupun yang mempromosikan firma guaman Uncle ataupun mau tanya pasal harga-harga. Okey? So, di sini kita cuma sharing mengenai isu syariah dan undang-undang syariah. So, sorry ya, siapa yang bertanya tu? Alright, soalan seterusnya. CNRSH. Susah mau sebut ni semua huruf. Okey, si Adira, sebagai isteri, jika suami tak bagi jaga mak, apakah hukumnya? Okey. Begini, tanggungjawab menjaga ibu tu, dia bukan tanggungjawab seorang anak perempuan yang bersuami. Itu kamu kena tahu hukum. Kamu kena tanya ustaz lah. Okey? Apabila kamu bernikah, kamu kena mohon persetujuan ataupun izin suami. Tanggungjawab menjaga ibu adalah tanggungjawab anak lelaki, walaupun dia sudah berkahwin. Bagi
sebenarnya keutamaan hak penjagaan ibu bapa adalah kepada anak perempuan yang belum kahwin. Tapi bila anak perempuan sudah kahwin, itu bukan tanggungjawab dia. Okey? Kena faham tu ah. Ini uncle dengar sendiri daripada Ustaz Azhar Idrus kan. Okey? Jadi tanggungjawab menjaga ibu bapa tu adalah terletak kepada anak lelaki walaupun dia sudah kahwin. Tapi dalam keadaan kamu mungkin anak tunggal perempuan, maka itu adalah tanggungjawab kamu sebagai anak tunggal. Jika suami tidak mengizinkan, so kamu bolehlah mendapatkan bantuan daripada pegawai agama untuk kasih faham suami kamu. Jika dia tidak mau juga, kalau uncle jadi kau, uncle bercerai lah. Gitu salah cerita dia, kan? Sebab hubungan anak ibu mana boleh putus. Laki anytime je boleh bercerai, kan, suami isteri. Okey, faham ah? Adira. Okey, soalan seterusnya. Sudah. Alright, Adira tadi Adira. Okey, seterusnya kita ada si Putri bertanya. Putri senyum. Salam Ustaz, panggil uncle saya, nak panggil Ustaz. Saya bercerai di Selangor. Okey. Jadi saya nak buat tuntutan hak saya di Selangor juga ke? Bolehkah di negeri lain? Boleh. Tapi pastikan kamu memang bermastautin di negeri tersebut. Contoh, kamu bercerai di Selangor, tapi sekarang kamu tinggal di Johor. So, kamu boleh buat tuntutan seterusnya di Johor. Ataupun kamu tinggal di Kedah sekarang, bekerja di Kedah, kamu boleh buat tuntutan di Kedah. Persetujuan yang suami tidak akan buat perkara yang isteri tidak suka. Apa ni? Ini statement. Poligami mesti kena keizinan isteri kedua ke? Isteri tua ke? Makna tidak perlu keizinan pun. Untuk berpoligami, tidak ada perlu minta izin isteri yang terdahulu. Dia cuma wajib memaklumkan melalui serahan notis permohonan poligami. Faham ah? Beza menyerahkan notis bagi memaklumkan dengan keizinan. Tidak ada dalam undang-undang yang memperuntukkan berpoligami perlu mendapat izin isteri. Tidak ada. Okey, cuma wajib memaklumkan isteri pertama ataupun isteri terdahulu. Kalau ada mau kahwin 3, isteri pertama dan kedua perlu dimaklumkan melalui serahan notis permohonan poligami. Okey? Kalau nikah kat Thailand tapi tak declare, macam mana, sah atau tidak? Apa yang sah? Dari segi hukum syarak mungkin kamu sah lah jadi istrinya. Tapi dari segi dokumentasi yang tidak ada di Malaysia, kamu tidak berhak apa-apa. Kamu boleh kena tangkap basah, kamu boleh dideklar berkhalwat. Jika suami kamu mati, 1 sen kamu tidak dapat, selagi mana kamu tidak daftarkan di Malaysia. So rugi. Orang nikah di Thailand tidak daftarkan di Malaysia, isteri dan anak-anaknya tiada hak. Hak apa? Nafkah tidak layak. Isteri mau dapat nafkah tidak layak. Mau tuntut harta tidak layak. Whatever tidak layak. So, pikirlah sendiri. Kamu mau daftar ataupun tidak. Kalau kamu redo, itu terpulang hak individu. Tapi kalau tanya uncle, daftarlah. Sudahlah kamu nikah pun tak betul, pergi Thailand, sampai buat perkara yang tidak betul, tidak lagi diperbetulkan dengan mendaftarkan ke Malaysia. Salam uncle, kalau anak tidak sah taraf, berhutang dengan orang, bekas isteri suruh bekas suami bayar. Pening uncle, apa soalan ini? Kalau anak tidak sah taraf, berhutang dengan orang, bekas isteri suruh bekas suami bayar. Dari segi undang-undang, memang bapa tidak sah taraf itu tidak wajib pun memberi nafkah. Apalagi bayar hutang, bagi nafkah pun tidak wajib.
Dan kalau isteri itu dia tuntut di mahkamah pun, nafkah anak memang tidak layak. Mahkamah tidak benarkan. Okey? Syahmir, kalau nikah tanpa persetujuan isteri pertama, macam mana tu, Encik? Sejak bila pula mau poligami perlu persetujuan isteri pertama? Isunya tiada masalah pun. Yang menjadi isu, kamu ada buat permohonan poligami kah? Yang kedua, adakah permohonan poligami itu kamu sudah pun menyampaikan notis permohonan kepada isteri? Itu wajib. Kalau kamu mau minta izin, angka rasa daripada 1,000 wanita, satu pun susah kamu cari bagi izin untuk kamu nikah poligami. Dalam 1,000,000 pun kali susah. Jangan 1,000. Begitulah uncle mau kasih tahu. The reality of life. Kalau ada pun bagi izin tu memang rare lah. Setakat ni uncle jumpa yang memberi keizinan tu, sebenarnya memberi keizinan dengan terpaksa ataupun terpaksa. Kebanyakan terpaksa lah. Jarang lah yang ikhlas dan redha. Kalau ada pun uncle belum jumpa lah, terus terang lah. Okay? Alright. Apa lagi soalan seterusnya? Okay. Setakat ni. Alright. Okay. Masa pun sudah jam 9. So ada sikit lagi 5 minit. Okay. Uncle mau bagi tahu di sini. Uncle mau share. Sepatutnya uncle share di awal live tadi, tapi oleh kerana banyak soalan bertubi-tubi, dah sempat pun uncle mau share. Okay, yang ini case dia uncle baru dapat tadi. Ada satu uncle punya prospect client call. Kesian juga dia. Dia mengadu sama uncle. Dia punya bekas laki ingin membuat tuntutan hak penjagaan anak. Okay. Isunya di sini, anak tidak sah taraf. Macam mana anak tidak sah taraf? Masa dia kahwin laki dia ni mengandung 5 bulan. Ex laki dia lah. Tapi kehebatan bekas laki dia ni, tak tahu macam mana dia buat. Ada orang dalam ke apa kah, dia boleh kasih bin dengan dia punya diri. Maksudnya bekas ex dia ni, dia boleh buat di pendaftaran JPN tu berbinkan dia. Sedangkan isteri dia ni mengandung 4-5 bulan. Maksudnya kalau ikut dari segi undang-undang, mana-mana anak yang lahir kurang 6 bulan daripada tarikh kahwin, dia automatically akan pergi section 10 ataupun berbinkan Abdullah. Okey. Isu di sini yang uncle mau share. Macam mana hebat pun bekas laki dia menukar bin itu atau binti lah, pergi nama dia, dia langsung tidak berhak di dalam hak penjagaan anak. Mana-mana anak tidak sah taraf, bapa biologi dia, uncle nak mau sebut bapa kandung. Sebab dia di dalam undang-undang dianggap bapa biologi saja, bukan bapa kandung. Bapa kandung ni bapa sah taraf yang layak mewalikan anaknya masa nikah. Yang ini tidak layak. Okey? Dia tiada hak penjagaan anak. Alright? Dan si mama ni pula tidak layak untuk tuntut nafkah anak yang tidak sah taraf terhadap bapa biologi dia. Sama macam cerita tadi tu, pertanyaan. Anak tidak sah taraf mau minta, mama ex bini dia minta bayar hutang anak dia yang tidak sah taraf. So dalam undang-undang tidak boleh. Okey? Tapi kalau bapa dia willing bayar, alhamdulillah lah kan, sebab tu anak dia juga, dia yang punya bibit kan. Secara orang cakap moral, walaupun anak tidak sah taraf, yang kasih jadi dia tu bapaknya juga. So sebaik-baiknya bertanggungjawablah. Anak itu tidak diminta lahir ke dunia dengan keadaan tidak sah taraf. Yang berdosa tu bapa mamanya lah. Sudah tahu berdosa tu, cover lah balik dengan kebaikan. Okay? Yang bergaduh kamu dua, anak tidak ikut-ikut. So bantulah anak tersebut. Okay? Itulah uncle punya advice.
Alright, seterusnya. Tuan, kalau suami minta jalan belakang, boleh minta fasah kah? Ini mesti meliwat nih kan? Boleh. Dan suami juga boleh ditangkap kerana telah meliwat istrinya. Buat laporan polis. Biar kamu punya dubur tu kena cek oleh hospital. Okay? So, boleh minta fasah. Tu lah Okay? Sebab dia telah melakukan satu kezaliman di dalam persetubuhan. So, buat laporan polis, buat laporan perubatan, and then buat tuntutan fasah. Alright? Ataupun taklik pun boleh. Sebab dia telah melakukan darar syar'i dengan melakukan persetubuhan haram dengan meliwat. Okay? So, itulah Uncle punya ending for tonight. Thank you for join Uncle punya live. So, Uncle minta maaf semalam tidak live, before pun tidak live sebab Uncle lost station. Dan semalam Uncle ada family gathering, so tidak dapat mau live. So, minta maaf. So, kita akan jumpa lagi pada malam esok, masa macam biasa pukul 8 sampai jam 9. Okay? Esok Friday lah. Tomorrow is Friday. Sorry. Sikot lah kan. Kita jumpa balik hari Selasa. Isnin kita cuti ya, cuti Wesak kan. So, cuti, Uncle cuti lah. Okay? Bagi Chan cuti. Alright. So, thank you for join. Ya, sama-sama. Ada lagi soalan ke? Uncle, bekas isteri selalu call minta duit dengan saya, sedangkan bekas isteri sudah suami baru. Bah, kalau dia minta duit, ndak payahlah kau bagi. Okay? Senang, ndak payah bagi. Aku ni bukan lakimu, so aku ni dari segi undang-undang dan hukum syarak tidak wajib mau bagi kau duit. Beritahulah terus terang. Okay? Tapi kalau kau kesian, kau sedekahlah. Kan? Kita kenanglah perhikmatan dan kebaikannya yang dulu. Kadang-kadang orang yang kita nak kenal pun kita tolong kan. Ini pula orang yang kita kenal, orang yang pernah jadi bini. Tidak salah mau tolong. Tapi dari segi undang-undang tidak wajib. So, kamu ada hak untuk tidak menolong. Tapi bagi Uncle, tolonglah sekadar kemampuan kamu. Okay? Boleh ya? Siapa yang tanya Uncle nih? Norhasminda. Alright, Norhasminda. So, okay, kita jumpa lagi. Uncle ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Kita ada sebulan lagi nih, mau beraya nih kan. So, jumpa lagi. Okay, mana-mana orang yang jumpa Uncle di luar, dapatlah ini. Just begitu, Assalamualaikum Uncle. Macam itu, just tegur saja Uncle. So, Uncle tahulah tuh kamu followers Uncle. Jangan malu-malu tegur Uncle. Uncle bukan artis. Uncle ni lawyer je pun, kan? Lawyer setahun jagung. So, tegurlah Uncle. Uncle happy kalau kamu tegur. So, maksudnya ramailah kawan Uncle, kan? Sekurang-kurangnya kita ni bersedekah ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang Uncle sharing ini menjadi amal jariah Uncle bila Uncle sudah tiada nanti. Okay? So, thank you. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.